Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Khairul. Hari ini saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan step ataupun langkah-langkah untuk membuat backup email daripada platform iSwrap ke GWS. Okey. Seperti yang tuan-tuan ketahui sebelum ni, okey, tuan-tuan telah pun menerima email sementara lah untuk tuan-tuan akses ke platform baru. Okey. Tuan-tuan perlu lakukan step penukaran kata laluan tu dahulu, okey, kepada kata laluan tetap. Selepas itu baru tuan-tuan boleh membuat ataupun melakukan proses backup email ni lah. Tuan-tuan perlu lakukan penukaran kata laluan terlebih dahulu. Baik, seterusnya tuan-tuan perlu login ke dalam email GWS yang baru itulah. Okey, masukkan password yang tuan telah tukar tadi. Okey, tekan next untuk login. Okey, dan pastikan tuan-tuan masuk ke dalam inbox email tersebut. Okey, so tuan-tuan telah berjaya lah menukarkan kata laluan. Okey, sekarang ni tuan-tuan perlu buka pula aplikasi Thunderbird yang telah kita lakukan konfigurasi pada bulan 12 yang lalu lah. Untuk tuan-tuan dan puan, kebanyakan ada satu account saja yang telah di setting ataupun telah dikonfigurasi di dalam Thunderbird. Okey, macam saya ni dah ada dua, sebabnya saya dah buat proses backup terlebih dahululah sebelum ni. Okey, so dia ada dua, yang ni iSwrap, yang ni yang GWS. Okey, yang GWS tuan-tuan jangan risaulah, yang tuan-tuan tak ada lagi lah. Okey, lepas ni kita akan buat konfigurasi. Dia akan ada dua account lah atas nama yang sama. Okey, first tuan-tuan buka Thunderbird. Okey, kemudian tuan-tuan klik pada menu Thunderbird yang 3 line tu. Okey, 3 line sebelah atas kanan tu. Okey, tuan-tuan klik dan tuan-tuan pilih account setting. Okey, account setting kalau tuan-tuan perasan juga kat atas ni, tuan-tuan cuma ada satu lah untuk yang platform iSwrap yang telah dikonfigure sebelum ni. Okey, untuk yang Gmail belum ada lagi lah. Okey, Gmail ni akan ada selepas kita membuat konfigurasi nanti. Okey, so tuan-tuan klik saja pada account action. Okey, account action, tuan-tuan ambil add mail account. Dia akan naik seperti paparan ni lah, 3 kotak kosong tu. Okey, tuan-tuan perlu masukkan full name, bahagian full name dan juga email address sahaja. Okey, contoh macam SK Batu 8. Tuan-tuan klik type katanya lah SK Batu 8, gunakan short form pun tak ada masalah. Okey, kemudian masukkan email address, email penuh ya. Okey, contoh kba2084@moi.edu.my. Okey. Okey, bahagian password tuan-tuan biarkan kosong. Sebabnya password ni bukan password yang selalu kita nak gunakan untuk sign in email itulah. Dia perlu generate di dalam Gmail nanti. Okey, saya akan tunjukkan caranya. Okey, yang penting tuan-tuan isikan dulu full name dan juga email address ni lah. Okey, password ni biarkan kosong. Okey, tak apa, tuan-tuan minimize dulu Thunderbird ni. Tuan-tuan buka pula Gmail. Dalam Gmail nanti tuan-tuan kalau perasan ada logo MyGoUC kat atas tu kan. Okey, tuan-tuan klik logo tersebut. Okey, dan pilih manage your Google account. Okey, klik kat situ dan dia akan paparkan kepada tuan-tuan dan puan seperti macam ni lah. Tuan-tuan tengok sebelah kiri. Okey, tuan-tuan klik pada security. Okey, security, tuan-tuan scroll sikit ke bawah sehingga jumpa perkataan add password. Okey, tuan-tuan klik add password ni. Okey, selepas kita klik add password tu, dia akan suruh kita verify sekali lagi lah untuk kita login balik ke dalam Gmail. Masukkan balik dia punya password. Okey, setelah masuk dia akan sambung balik kepada dalam app password ni lah. Okey, di bahagian page app password ni. Okey, tuan-tuan tengok ke bawah sikit dekat select app tu, tuan-tuan pilih mail. Okey, mail dan device ni tuan-tuan ambil window komputer. Okey, tuan-tuan klik button generate.
Okey, apabila tuan-tuan dah klik button generate, dia akan paparkan satu pop-up lah. Di dalam kotak kuning ni adalah password yang perlu kita copy. Okey, tuan-tuan highlight dan Ctrl C lah. Okey, untuk copy password ni. Okey, setelah copy, tuan-tuan klik butang done. Dan tuan-tuan perlu kembali ke Thunderbird, aplikasi Thunderbird. Setelah tuan-tuan buka balik aplikasi Thunderbird, okey, tuan-tuan perlu paste password yang kita copy tadi di bahagian ruangan password ni lah. Okey, tadi kalau tuan-tuan perasan, dia punya password ada jarak-jarak kan. Tapi bila kita paste, dia dah rapat semua. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Cuma tuan-tuan dan puan perlu copy dan paste saja. Tak perlu duk risau pasal jarak-jarak tu. Okey, kemudian dia akan naik button continue ni lah. Tuan-tuan jangan klik yang ni. Tuan-tuan klik configure manually. Okey, setelah klik configure manually, dia akan paparkan paparan seperti macam ni lah. Okey. Okey, tuan-tuan perlu ikut saja setting yang telah saya buat ni. Okey. Dia punya hostname imap.gmail, kemudian port 993, yang ni tukarkan kepada SSL TLS. Authentication method tukarkan kepada normal password. Username ni sama macam email kita lah. Okey, yang di bawah untuk outgoing server smtp.gmail.com, port dia 465, auto detect. Okey, so scroll ke bawah sikit, tuan-tuan retest sehingga dia jadi warna hijau macam ni lah. Okey, warna hijau ni maksudnya betul lah, dan tuan-tuan klik done dan finish. Okey, itu kalau tak ada masalah lah. Okey, kadang-kadang apabila kita dah isi yang ni, nama dan juga alamat email, dan letakkan password, dia akan automatic detect ataupun automatic configure untuk seperti dalam manual yang kita tengok tu. Okey, tuan-tuan boleh juga teruskan dengan klik done. Sekiranya dia dia detect terlalu lama sangat sampai 2-3 minit ataupun 5 minit lah, selalunya masih belum settle tu, maksudnya yang auto detect tadi tu dia tak betul lah. Tuan-tuan perlu ikut konfigurasi seperti yang saya tunjukkan ni lah. Okey, setelah done dan finish, okey, dia akan paparkan kembali kepada tuan-tuan dan puan seperti macam ni. Okey, dia ada dua, yang lama dan juga yang baru. Okey, baru boleh tuan-tuan buat proses backup. Okey, untuk backup tuan-tuan perlu createkan dulu satu folder di bahagian email yang baru. Contohnya tuan-tuan nak buat kat sini, klik kanan, ambil new folder. Tuan-tuan klik lah, pindah, katakan pindah. Okey, create folder. Okey, so dia dah muncul folder pindah. Okey, folder pindah kat sini. Okey, masih kosong lah, pindah ni. Okey, kalau tuan-tuan buka dekat Gmail balik, okey, di dalam inbox, kalau tuan-tuan refresh nanti, okey, tengok more tu, dia pun ada juga pindah. Okey, folder pindah, dan masih kosong. Okey, masih kosong lah. Okey, kita kembali pula ke Thunderbird. Okey, untuk tuan-tuan pindahkan email lama ke folder pindah tadi, contohnya kat sini, tuan-tuan klik kat sini lah. Okey, ada banyak lah kan, ada banyak. Tuan-tuan klik satu email dan di keyboard tuan-tuan dan puan, klik tekan butang Ctrl A. Okey, untuk dia pilih semua sekali lah email yang ada. Okey, macam saya ni tadi saya dah pindah semua dan saya dah padam lah. So tinggal 3 saja ni untuk contoh. Tuan-tuan klik kanan pada email tu, salah satu email yang telah di highlight tadi, kemudian ambil copy to atau move to. Okey, contoh move to ni dia akan pindah tanpa meninggalkan email yang lama di platform lama. Kalau copy, dia akan pindah, dia akan copy sajalah, copy di tempat baru dan masih mengekalkan email di platform lama. Terpulang pada tuan-tuan dan puan nak gunakan yang mana, move atau copy. Okey, kalau copy ni, kita tunjuk copy, tuan-tuan pilih copy to, kemudian ambil yang ada IMAP ni lah untuk GWS yang baru kita configure kan. Okey, kemudian pilih folder pindah. So
Perhatikan di bawah ni, dia punya status dia sedang copy. Okey, so dah complete 3 sekejap lah dah. Kalau banyak sampai 3000 lebih tu, mungkin makan masa lah untuk dia pindah ke semua sekali. Okey, selected 3, total 3 yang dia dah copy. Kalau tuan-tuan perasan dekat bawah ni. Okey, so kita tengok balik dekat Gmail. Dekat Gmail, tuan-tuan refresh balik. So dia dah masuk ke dalam folder pindah. Okey, itu selesailah tu proses untuk backup email dari platform iSwap kepada GWS. So setelah selesai ni, tuan-tuan buka di mana-mana pun dia akan bawa semua email yang telah kita backup tadi ke dalam inbox kita lah. Kalau kita buka di rumah, di sekolah pun paparan ni sama seperti yang ada ataupun yang sama seperti yang tuan-tuan telah backup lah. Alright. Okey, jumpa lagi di lain video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencuba.